Pengenalan. Anxiety ialah keadaan fizikal dalam ketakutan dan kebimbangan yang kronik. Sungguh pun, tidak ada rangsangan yang khusus. Ada saja yang mencemaskan hatinya. Dan hampir setiap peristiwa menjadi sebab timbulnya rasa cemas dan takut. Ia merangkumi berbagai-bagai jenis ketakutan serta kecemasan yang tidak boleh dimasukkan dalam kategori fobia. Emosi pesakit tidak stabil, sangat terganggu, cepat tersinggung dan marah, sering dalam keadaan teruja atau keluk. Juga cepat murung disertai macam-macam fantasi, delusi dan rasa dikejar-kejar oleh sesuatu yang tidak jelas. Dirinya selalu diselubungi ketegangan-ketegangan emosi dan diganggu bayangan kesulitan. Pesakit sering merasa mual dan muntah. Badannya selalu lelah, menderita sesak nafas, banyak berpeluh, sering gemetar dan kadang-kala menderita kemurungan. Oleh itu, keadaan ini boleh dikaitkan dengan situasi dunia sekarang yang sedang mengalami bencana wabak COVID-19. Pertama, mengenal pasti masalah. Tentang gangguan ini, antara penyebab-penyebab utama ialah COVID-19 yang meluas. Pandemik COVID-19 yang berulang dan berlarutan menyebabkan emosi penduduk seluruh dunia termasuk di Malaysia semakin tertekan. Pandemik COVID-19 memberi kesan psikologi negatif kepada orang ramai di seluruh dunia dengan menyebabkan gejala kegelisahan, stres dan kemurungan akibat proses kuarantin yang panjang dan tekanan ekonomi yang berterusan. Selain itu, masyarakat hilang pekerjaan. Berdasarkan statistik Sistem Insurans Pekerjaan SIP, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, setakat 10 September lalu, seramai 79,737 orang hilang pekerjaan bagi tahun 2020. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, sewaktu pandemik COVID-19 melanda negara, kadar pengangguran meningkat kepada 3.9% Mac lalu dari 3.3% pada bulan sebelumnya. Seterusnya, pendapatan yang terjejas teruk. Banyak sektor pekerjaan yang terpaksa menghentikan operasi serta-merta dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19 dari terus menular dalam masyarakat. Gangguan yang dihadapi pula antaranya kesihatan. Penularan pandemik COVID-19 turut menyumbang isu kesihatan mental dalam kalangan pekerja. Misalnya pelaksanaan bekerja dari rumah yang menjejaskan keseimbangan kerja dan kehidupan. Selain itu, fenomena perlu diperjelaskan bahawa pandemik bukan sahaja satu fenomena perubatan tetapi turut menjejaskan ekonomi secara tidak langsung. Sebagai contoh, sektor pelancongan, perniagaan serta produktiviti organisasi melancong, mengurangkan urusan jual beli di tempat awam serta tenaga kerja yang terpaksa menjalankan kuarantin merupakan penyebab kepada masalah ini. Dan ekonomi pula. Namun begitu, impak yang cukup besar semasa PKP adalah daripada sudut ekonomi apabila ramai pekerja hilang pekerjaan akibat diberikan cuti tanpa gaji manakala majikan terpaksa menangguh sementara operasi. Malah ramai yang gulung tikar dan menutup operasi perniagaan mereka akibat bebanan kewangan. Kesan anxiety berlaku daripada segi emosi. Pekerja yang dibuang kerja boleh menyebabkan kadar emosi mereka terganggu, manakala pada pendapatan, pekerja menjadi buntu untuk mencari sumber pendapatan kerana pekerjaan sebelum ini telah tiada. Jaminan. Pekerja mengharapkan pihak majikan menjamin pekerjaan mereka sebagai balasan ke atas perkhidmatan mereka yang telah mereka lakukan. Manakala perubahan, kehilangan pekerjaan boleh menyebabkan perubahan terhadap pekerja seperti hilang akan dan sebagainya. Penyebab anxiety berlaku. Sebab pertama, oleh stres dibuang pekerjaan semasa dan tidak tahu untuk mencari pendapatan semula. Sebab kedua, anxiety memang telah ada di kalangan keluarga serta telah mempengaruhi emosi pekerja tersebut. Dan sebab ketiga, kesan daripada pengambilan ubat juga menyebabkan emosi tidak stabil. Dan kesan terakhir, kesan sampingan ubat tertentu juga boleh mempengaruhi emosi seseorang individu.
Cara untuk mengatasi masalah anxiety terhadap pekerja ialah dekatkan diri dengan Tuhan supaya jiwa tenang. Seterusnya, berfikiran positif penting supaya diri tidak merasa resah. Meluangkan masa bersama keluarga, melibatkan diri dengan orang sekeliling yang positif, tidak berseorangan, menulis buku diari untuk meluahkan apa yang dilalui pada waktu sehari-hari, waktu harian. Elakkan daripada tidur lewat malam. Kesimpulannya ialah, anxiety adalah emosi manusia yang normal tetapi sangat subjektif. Walaupun anxiety normal, berfungsi untuk tujuan bermanfaat dan adaptif. Anxiety juga dapat menjadi penyebab penderitaan yang luar biasa bagi berjuta-juta orang. Faktor kestabilan ekonomi juga mempengaruhi tempoh pemulihan emosi dan kesejahteraan mental individu yang terkesan. Masalah ini perlu ditangani kerana dengan ekonomi yang tidak menentu. Penyakit anxiety ini boleh dirawat dengan rawatan terapi pendedahan. Terapi pendedahan secara beransur-ansur mendedahkan seseorang kepada situasi yang ditakuti dalam persekitaran yang selamat dan terkawal. Selain itu, terapi kumpulan. Pengalaman individu dengan berhubung dengan orang lain, terapi berkumpulan mungkin menawarkan penyelesaian alternatif.